bersama-sama pastikan ada penghujungnya. Kan baik semula. Hai guys. Pandai tak menyanyi lagu terbaru tau. Okey. Betul tu. Kita akan baik semula. Janji kita semua patuhi SOP dan jaga sesama kita. Betul tak? Okey guys, sekarang ni anda bersama dengan saya Natasha Syamin dalam Cinema #ini Cinemaku. Okey, untuk segmen yang pertama untuk episod kali ini, Tasha akan bawakan khas kepada anda semua seorang ikon motivasi yang cukup terkenal di Malaysia dan juga luar negara dengan lagu ciptaannya. Siapa lagi kalau bukan Faizal Tahir? Beliaulah pencipta lagu yang Tasha nyanyi lagu awal-awal tadi tu, lagu Baik Semula tu. Beliau bukan saja nyanyi berseorangan, malah bernyanyi bersama dengan Jacqueline Victor, Siti Nordiana dan juga 7 Keklik. Jadi sekarang ni kita nak tahu apa cerita Faizal Tahir sekarang ni. Jom kita saksikan. Untuk segmen ikon minggu ini, kita akan bersama seorang yang sangat dikenali. Siapa lagi kalau bukan Faizal Tahir. Bila kita sebut saja tentang Faizal ni, ramai yang mengkagumi perkongsian kata-kata Faizal di laman sosial miliknya sehingga dia digelar ikon motivasi. Adalah pakar motivasi ke apa, tapi sharing benda yang baik, macam apa yang saya suruh buat kat Instagram pun, apa berkongsi benda baik kan, benda baik kita kongsi apa semua. Sebab apa pada saya, apa-apa benda pesanan daripada saya tu adalah terlebih dahulu untuk diri saya sendirilah, sebelum kita nak betulkan siapa-siapa kan. So kalau orang ambil dengan baik, alhamdulillah. Pasti ramai juga yang nak tahu bagaimana Faizal bahagikan masa dengan kerja harian dan juga memberi motivasi kepada mereka di luar sana. Betul lah tu, banyak benda kena baca, banyak benda perlu tahu. Walaupun saya tak banyak masa nak membaca atau tak banyak benda saya tahu sebenarnya, secara jujurnya it's a team effort lah. Saya ada satu tim yang sangat, saya pun tak tahulah, Allah bagi kat saya satu tim yang sangat dahsyat, yang sangat bagus, satu tim management yang pandai menguruskan saya, development saya sebagai seorang public figure apa semua. Pada saya, kena sedar kita pun diri as a public figure. Nowadays dengan banyak benda yang tak best, itu pilihan lah. Selalu apa-apa yang elok semua orang akan sebut Faizal Tahir, tapi saya sedih kadang-kadang orang lupa dan saya tak mampu beri kredit yang cukup kepada orang-orang di belakang saya. Okey? Semua orang saya angkat atas. Kadang-kadang kan orang kata orang yang ada pengalaman yang teruk di masa yang lalu ni, mungkin dia punya masa depan tu kita tak tahu macam mana kan. So for me, inspiration ni untuk buat benda macam ni comes from everyone. Dia tak ada satu reason yang spesifik untuk saya inspirasi ni. I can be inspired anytime, anywhere by anyone. Faizal Tahir tak sangka yang kata-kata dan motivasi yang dikongsikan oleh beliau dapat menarik perhatian orang ramai. Hebat kan? Contohnya macam lagu Baik Semula tu kan memberi semangat kepada kita supaya kita akan lebih banyak bersabar untuk menjalani kehidupan sepanjang musim COVID-19 ini. Baiklah, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya. Kalau Tasha mention nama ni, pastinya semua peminat-peminat filem Melayu klasik akan kenal siapa beliau. Siapa lagi kalau bukan Allahyarham Ahmad Mahmud, di mana beliau banyak berlakon dalam filem-filem Melayu klasik yang cukup terkenal. Salah satunya adalah filem Ibu Mertuaku dengan membawa watak sebagai Dr. Ismadi dan juga Raja Besiong dan macam-macam lagi lah. Kan? Semestinya generasi-generasi baru sekarang ni macam Tasha, salah seorangnya, ingin tahu siapakah Allahyarham Ahmad Mahmud. Jadi mari kita saksikan dalam segmen Fakta. Sekitar era 1950-an, 60-an, beliau sinonim dengan watak-watak seorang raja, terutamanya dalam filem seperti Raja Bersiung, Dayang Senandung dan Lela Manja. Siapa lagi kalau bukan pemilik nama Allahyarham Dato' Ahmad Mahmud. Memulakan kerjayanya sebagai pelakon filem di kategoris filem dengan membintangi 2 filem iaitu Perwira di Lautan Teduh dan Setia. Pada tahun 1953, bermulalah kerjayanya sebagai pelakon filem di Shaw's MFP dalam filem Istana Impian sebagai watak pembantu. Namun kerana ketampanan wajah yang dimilikinya, Allahyarham Dato' Ahmad Mahmud telah diberi peranan sebagai pelakon utama dalam filem Air Mata. Populariti Ahmad Mahmud memuncak apabila pengarah KRS Sastry mengambilnya berlakon di dalam Iman, adaptasi dari cerita klasik Jerman Faust yang tidak diduga mendapat sambutan luar dugaan apabila ditayangkan pada pertengahan tahun 1954. Ketampanan Ahmad Mahmud dan kejelitaan Saadiah di dalam filem Iman itu menjadikan mereka pasangan pelakon yang kerap digandingkan bersama, iaitu menerusi 15 buah filem.
Beliau yang telah berlakon di dalam 50 buah filem juga menerima beberapa anugerah. Antaranya ialah anugerah pelakon lelaki terbaik menerusi filem Dendam dari Pusara di Festival Filem Malaysia keempat pada tahun 1983 dan anugerah pelakon lelaki sepanjang zaman di Festival Filem Malaysia ke-17 pada tahun 2004. Legasi yang ditinggalkan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan industri seni tanah air, khususnya biarpun sesudah 48 tahun pemergiannya. Masih dalam mood keraian lahirnya insan seni dengan nama asal Tengku Zakaria Tengku Nyak Putih pada 22 Mac lalu, Ot Amir, pendukung kumpulan R&B Innuendo yang kini cenderung berdakwah menerusi seni, menyoroti apresiasi terhadap sumbangan seniman agung itu dan pengaruhnya kepada masyarakat Nusantara. Kita legalah sebenarnya kita dapat P. Ramlee sebagai seorang Melayu. Pada saya lah artis, the best artist in the world lah. Tak ada orang sepertinya, mana ada Mak Saleh pun tak ada macam dia. Betapa sederhananya dia, tapi and yet dia punya konten tengok. Berapa banyak konten, ini baru filem, belum lagu. Macam mana dalam masa yang singkat, dan beliau meninggal pada umur 44. Tapi puja banyak macam ni. Pada saya, kita cuba sambungkanlah. Sepatutnya dia buat lepas umur 44. Kita buatlah majlis, kita bagilah makan. Kita ada space macam ni, kita panggillah anak yatim beri makan. Siapa saja beri makan. Ini medan untuk beri makan di rumah dia so that dia dapatlah faham tu. Tak hanya memanfaatkan muzik P. Ramlee dalam dakwah, projek Getaran 88 Kekunci Hati dilancarkan pada 2019 bagi membaik pulih piano milik seniman itu yang dipamer di Pustaka Peringatan P. Ramlee di Setapak, Kuala Lumpur. Ada satu lagu saya buat dengan Datuk Ahmad Izzah Omar, lagu untuk Siti Nurhaliza. Asal tajuk dia Tidur Sayang Sebuah Halal Lebay. So jadi dalam ingatan saya konon-konon nak shooting video klip tu dia nyanyi live lagu tu dengan lirik asal pada anak dia di sebelah piano. Bila pegang, alamak, sungguh sumbang. Next week saya tanyalah macam mana saya nak tunekan piano sebab saya ada kenal orang yang boleh tune. Dia punya tuner tu seorang buta. Bila dia pegang dia macam ni piano ni saya pernah cuba tune 30 tahun lepas. 30 tahun lepas pun tak boleh nak tune. Jadi apa lagi sekarang? So kita pun kecewa lara. Apakah impak daripada usaha pembaikan piano milik P. Ramlee itu? Asbab dia adalah lagu tu. Tapi ni asalnya Indian saya nampak macam satu pintu. Pintu untuk lebih berkenalan dengan Rakib Negara. Whoever yang terlibat dalam 88 tu, saya telah ada satu brotherhood of 88 macam tu lah. Ada yang support kan. Masa kita punya PC launch kan, guest of honor adalah siapa tu? Duta Jepun ketika tu. Saya duk tengok dia duk perhati je piano tu. Lepas habis dia macam ucapan-ucapan dia kan, dah habis, dia bangun slow-slow, dia duduk dalam keadaan piano yang rabak tu dia main Getaran Jiwa. Ada lagi footage dia. Lepas tu semua orang nyanyi. Meletup. Semualah dengan press. Mana ada satu-satu tokoh yang boleh macam tu. Jadi, bagaimana sewajarnya kita mengangkat karya P. Ramlee ke next level? Kita dah ada seorang duta seniman yang besar. Bukan saja bintang P. Ramlee balik-balik pakai tarbusan. Jadi sebagai pintu, jadi kita dalami apa benda apa prinsipal dia. Jadi yang saya dapat pengajaran is we have to own our barang. Kena tulis lagu sendiri supaya kita boleh pas kat anak-anak macam itulah. Mula dengan pendengaran lah. Muzik ni bukan alat. Muzik adalah satu jambatan nak bersama dengan semua orang. P. Ramlee salah satu jambatan besar dalam Nusantara. Pelik kalau orang tu kalau dia tak suka P. Ramlee. Itu satu penanda dia bukan manusia. Itulah. Boleh buat apa saja untuk duit. Bila kita ada bakat yang lebih, gunakan je lah. Diilhamkan daripada kisah benar Tok Kedeng, seorang tok dalang wayang kulit Kedah terkenal pada era 70-an dan 80-an, pembikin filem The Puppet Master Trilogy mendapat perhatian Kerajaan Negeri Kedah yang melihat industri seni sebagai antara cabang bagi menggerakkan ekonominya. Menteri Besarnya Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Sanusi Madno pada pelancaran filem di Dewan Seri Mantalun di Alusta pada 15 Mac 2021 yakin usaha mengangkat asas budaya masyarakat Kedah itu ke persada dunia akan membuahkan hasil positif. Usaha yang sangat baik pihak penerbit, pengarah yang pilih set tu. Saya
saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Finas, kepada production house ni yang memilih Kedah. Pada malam ini saya dapat menyertai satu program yang saya anggap begitu bermakna. Filem yang akan dikeluarkan itu merupakan satu filem kebudayaan. Dan ini merupakan sebahagian daripada usaha kita untuk meningkatkan lagi filem-filem kenegaraan. Industri seni kreatif tanah air terus mendapat perhatian Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah yang meninjau lokasi penggambaran produksi Rumah Karya Citra di Kuala Lumpur pada 20 Mac 2021. Beliau menghadiri program pemantauan prosedur operasi standard atau SOP di lokasi penggambaran itu antara lain bagi mendapatkan perkembangan terkini industri yang sebelum ini terjejas ekoran pandemik COVID-19. Jadi saya rasa bangga dan besar hati sangat. Terima kasihlah kerana sudi turun padang dan tengok macam mana seksanya kami orang industri ni bekerja di tengah-tengah panas terik ni. Bangga sangat sebab kita macam nak jumpa YB kan, in person kan. So dapat berjumpa dengan YB, datang set penggambaran kami panas-panas, YB turun juga. So best lah, rasa macam berbesar hati sangat. Ramai datang, lagi-lagi CEO Finas lagi datang kan. So I'm honoured and rasa macam wow. Kita rasa bertuah lah sebab diorang sudi untuk singgah our set dan cerita untuk COVID pun cerita tentang apa yang terjadi dalam kita punya negara sekarang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah yang turut menyertai program pemantauan SOP Pawagam di GSC Mid Valley baru-baru ini berpuas hati dengan pelaksanaan prosedur operasi standard atau SOP terutama dalam aspek kebersihan dan penjarakan fizikal. Pematuhan ketat SOP diharap dapat meyakinkan orang ramai bahawa situasi di Pawagam kini adalah selamat sekaligus merancakkan kembali industri seni tanah air. Melihat bagaimana kaedah jualan tiket ada yang dibuat dalam talian walaupun masih ada di kaunter, tapi bila nak masuk kena imbas QR code MySejahtera, ambil suhu dan sebagainya. Dan dalam panggung tempat duduk dipisahkan atau ada jarak, maknanya selang satu kerusi. Ada pekerja yang buat sanitasi sebelum tayangan dan selepas tayangan. So sebenarnya all these things sebenarnya apa yang kita buat kerana dalam masa yang sama sebenarnya kita nak beritahukan tentang komitmen kita lah antara Finas, Kementerian dan YB Menteri sendiri. Komitmen dalam kita sendiri memantau juga SOP-SOP yang telah kita mendapat kelulusan daripada pihak MKN agar kita dapat beri lebih kepercayaan bukan saja kepada pihak MKN tapi kepada rakyat di luar sana bahawa apabila aktiviti-aktiviti dalam industri kreatif dibenarkan, kita bukan sekadar dapat benar dan kita lepaskan begitu. Kita sendiri turun padang untuk pantau dan memastikan bahawa industri kreatif akan bergerak dengan lebih lancar dan insya-Allah kalau semua ni okey, maknanya kita berjaya jugalah menggerakkan semula ekonomi industri kreatif di sebalik pandemik COVID hari ini. Program Ziarah Finas Prihatin 3.0 baru ini menyaksikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah menyantuni beberapa artis veteran di Lembah Kelang bagi menyampaikan bantuan antaranya kepada pelakon A Gala. Turut diziarahi pelakon drama terkenal 80-an Datin Nur Mala Omar dan penyanyi lagu Melayu asli Aspal Lela Abdullah yang juga balu pengarah dan pelakon Allahyarham Raja Ismail. Saya tak tahu macam mana nak cakap. Saya sedih, bahagia, ada orang prihatin nak ambil tahu. Tak tahu nak cakap macam mana, sedih semua ada. Daripada saya kalau boleh diteruskanlah macam ni. Siapa saja di kalangan artis, veteran, baik pegang kegiatan veteran, yang muda ke yang apa, macam teruskan yang ada ni sekarang. Terdahulu pada 12 Mac 2021 telah berlangsung majlis sesi penyerahan barangan tajaan bagi Program Perumahan Rakyat atau PPR Komuniti Seni Prihatin kepada pelakon Haji Tawil. Pelakon filem Prebet Lapuk itu menerima penajaannya di PPR Sri Aman Kepong. Ia adalah antara usaha prihatin Finas dalam menyediakan kediaman lebih baik kepada anak seni yang memerlukan. Peluang bagi penggiat industri untuk menganjurkan bengkel melibatkan pelbagai bidang produksi yang berimpak tinggi.
Dapatkan maklumat lanjut mengenai permohonan bagi program pembangunan modal insan kandungan kreatif Finas 2.0 dengan melayari www.finas.gov.my atau hubungi unit latihan industri Finas di talian 03 7968 2106, 7968 1129 atau 7968 2110. Gelagat lucu penghuni flat dalam Mamu Mami Gossip terus menghiburkan anda eksklusif di saluran YouTube Finas Malaysia pada setiap Rabu hingga Jumaat jam 9.30 malam. Diarahkan oleh Aizam Syamsul, sitcom ini dibintangi Kaza Saisi, Toki Jambu, Delimawati, Fasha Sanda, Elisha Sanda, Fikri Baha, Aidil Aziz, Amiza Adnan dan Afifah Nasir. Satu siri bengkel latihan penataan seni dalam produksi filem akan berlangsung di Iskandar Malaysia Studios atau IMS mulai 29 Mac hingga 9 April 2021. Bengkel itu adalah hasil kolaborasi Finas dan IMS untuk program Road to Oscar Art Department. Hello. Segmen Zoom In minggu ini kita akan bercerita tentang isu apabila pelakon menjadi penyanyi dan penyanyi menjadi pelakon. Ramai artis di Malaysia ini sudah menceburkan diri dalam kedua-dua bidang ini. Seperti contoh Dato' Awi, Ziana Zain, Naim Daniel dan ramai lagi. Jom kita bersama Mak Adam dan Zara Zia untuk dapatkan pandangan serta pengalaman dari mereka pula. Bila rezeki ni datang daripada hidup kita, bagi saya kita kena terima. Macam saya sentiasa mencabar diri sebab saya tahu kalau kita tak cabar diri kita takkan tahu macam mana kekuatan kita. Itu hobi sebenarnya, nyanyi suka-suka. Tapi bila fans minta buat lagu, okay try lah, why not? Alhamdulillah, walaupun sendu 7 juta juga. Sekarang ni orang boleh buat apa saja untuk duit. Bila kita ada bakat yang lebih, gunakan je lah. Tak akan pernah hilang rasaku. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya Tasha dalam Cinema #ini Cinemaku. Itulah dia tadi komen daripada Mark Adam dan juga Zara Zia tentang penyanyi jadi pelakon, pelakon jadi penyanyi. Bak kata Mark Adam, ia memeriahkan lagi industri hiburan tanah air kita. Betul tu. Dan kepada anda semua yang kat rumah tu, jika ada bakat terpendam tu, tunggu apa lagi? Keluarkanlah. Why not, right? Baiklah, sekarang ini Tasha ingin bawakan khas kepada anda semua seorang artis yang cukup terkenal di mana beliau menyanyi pun boleh, pelakon pun boleh, melawak pun kadang-kadang boleh. Siapa lagi kalau bukan Shiha Zikir. Sekarang ni beliau sangat aktif dalam dunia lakonan. Dan kalau nak tahu, kalau ingat filem Hantu Bonceng 2, beliau lah dalam cerita tu seram tau. Di mana rambut panjang, muka serius gitu. Takut. Wow, hebat kan Shiha sekarang ni? Panas gitu. Jadi kita nak tahu apa cerita Shiha sekarang ni. Let's go. Shiha Zikir, nama yang tak perlu diperkenalkan lagi. Mula menjinakkan diri dalam bidang lakonan seawal belasan tahun lagi. Dan kini Shiha sudah pun berlakon filem dan melakonkan lebih dari 10 buah drama. Shiha sebenarnya bidang lakonan ni daripada umur Shiha belasan tahun. Dulu Shiha dah berlakon tapi tak banyak lah. Macam sikit-sikit orang panggil macam okey lah, pergilah try berlakon. Paling tak serius sebab main dia adalah nyanyian. Mula serius sikit pun kebelakangan ni lah. Waktu first yang Shiha rasa yang betul-betul Shiha serius tu adalah Shiha dapat offer daripada Zizan untuk jadi dia punya partner dalam Hantu Bonceng. Yang tu dah mula serius. Sebelum tu ada Shiha berlakon kat TV3. Ada yang berapa belas episod untuk slot Samarinda dan sebagainya. Tapi one off macam tu je lah. Bukan tu lah mak. Ni Hafiz anak saudara Tok Ketua tu. Dia dah habis kolej dah sekarang mak. Dia pun duduk kat KL tau. Tapi sekarang ni dia bercuti kat kampung kita mak. Shiha rasa terharu juga yang bila diberi kepercayaan daripada director dan juga penerbit untuk ambil Shiha as a pelakon utama. Dulu serius susah sangat Shiha nak dapat watak utama tu. Susah sangat. Kalau telefon je boleh tak nak ambil Shiha untuk supporting, untuk extra. Tapi sekarang Shiha nak ambil Shiha untuk watak utama boleh. Time tu Shiha macam betul. Sebab Shiha masih baru dalam dunia lakonan. Masih barulah bagi Shiha. Banyak benda yang Shiha kena belajar. Kalau ada orang menginspirasikan saya tu, ya Allah tak tahu nak cakap apa. Memang berbesar hatinya. Tapi Shiha tak nafikan kalau orang ikut Shiha daripada dulu, orang akan nampak Shiha ni seorang yang bukan seorang yang putus asa. Dan Shiha rasa salah satu sebab adalah
Kalau ada orang kata yang baru nak masuk dalam industri, apa yang paling penting adalah you kena ada passion, itu je. Kalau masuk dalam industri dengan niat nak popular, memang sekejap sahaja. Sebab apa? Kalau tak dapat popular tu akan give up. Sebab itu yang banyak jadi depan mata Syiha. Buat yang terbaik dalam apa juga kepercayaan yang orang dah berikan. Jangan buat apa yang kita tonjolkan tu berdasarkan payment you dapat. Yang ni ada juga siapa pergi mana-mana. Alah, buatlah cincai-cincai je. Kenapa? Alah, diorang bayar aku banyak ni je buat cincai. Buat cincai je lah. Apa salahnya dengan apa yang persetujuan yang kita buat yang the best dalam setiap benda yang kita buat. So insyaAllah daripada situ Tuhan akan bagi rezeki yang tak putus-putus. Walaupun saya tak ada basic, tak ada apa benda pun, alhamdulillah bolehlah berjaya. The side of the world. I wonder if I've gone far. Impian jadi kenyataan buat Bron Palare yang menyertai pentas antarabangsa menerusi Edge of the World, iaitu sebuah filem epik mengenai Raja Sarawak Sir James Brooke yang akan mula ditayangkan di United Kingdom pada 21 Jun ini. Pemenang persembahan pelakon utama lelaki terbaik digital menerusi drama The Bridge 2 di Anugerah Television Asian ke-25 itu memegang watak Pangeran Mahkota. Filem arahan Michael Houseman itu turut dibintangi Dominic Monaghan, Jonathan Rhys Meyers, Josie Ho selain pelakon tanah air Shahizi Sam dan Wan Hanafisu. Larger than England, but I've had enough of killing. Dilahirkan pada 28 Disember 1954 di Mount Vernon, New York, pelakon, pengarah dan penerbit Denzel Washington telah berlakon sebanyak 51 buah filem sejak tahun 1981. Denzel Washington adalah seorang pelakon Amerika yang membuat penampilan sulung dalam filem Carbon Copy tahun 1981. Pada tahun 1982, Washington membuat penampilan pertamanya dalam drama perubatan St. Elsewhere sebagai Dr. Philip Chandler. Peranan itu terbukti menjadi kejayaan dalam karirnya. Sepanjang pembabitan dalam dunia lakonan, Denzel Washington telah menerima sebanyak 17 anugerah NAACP Image Award, 3 anugerah di Golden Globe Awards, 1 anugerah di Tony Award dan 2 anugerah di Academy Awards. Menerusi The New York Times tahun 2020, beliau tersenarai sebagai pelakon terhebat abad ke-21. Pada tahun 2011, dia menyumbangkan USD 2 juta kepada Fordham serta USD 250,000 untuk menubuhkan beasiswa khusus teater di sekolah itu. Dia juga mendapat gelaran Doktor Kemanusiaan Kehormat dari Morehouse College pada 20 Mei 2007 dan ijazah Doktor Sastra Kehormat dari University of Pennsylvania pada 16 Mei 2011. It's alive, Wim. It's alive. Masih bersama dengan saya Natasha dalam Cinema #IniCinemaku. Itulah dia tadi sedikit info tentang Denzel Washington, di mana beliau sering berlakon dalam filem aksi dan juga jenayah. Dari bintang Hollywood, sekarang ni kita akan beralih ke bintang pujaan Malaysia. Beliau cukup kenal sejak era 80-an hinggalah ke hari ini. Dan beliau juga diberi gelaran sebagai Raja Pop Malaysia. Azura! 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 Zack. Relax, Zack. Untuk segmen trivia minggu ini, kita akan bercerita tentang filem Azura. Bila sebut sahaja nama Datuk Jamal Abdillah, pasti ramai yang teringat akan filemnya bergandingan bersama Fauziah Ahmad Daud itu. Filem yang diterbitkan sekitar tahun 1984 itu mendapat sambutan yang hangat dan diingati sehingga kini. Bagaimana agaknya Datuk Jamal mendapat peluang untuk melakonkan watak Zack dalam filem Azura tu ya? Dulu menjadi satu trend kepada artis-artis yang popular dalam bidang nyanyian akan di-offer lah untuk melakon. Jadi saya masa tu saya cubalah kan. Walaupun saya tak ada basic, tak ada apa benda pun. Alhamdulillah bolehlah berjaya. Sungguh ke? Saya dengan Fauziah Ahmad Daud, beliau banyak membantu saya lah sebenarnya. Dia memang seorang pelakon yang baik. Jadi ada nasihat-nasihat ataupun tunjuk ajar yang dia bagi pada saya lah. Tak mungkin.
Apa agaknya kenangan yang paling Datuk Jamal tak boleh lupakan semasa penggambaran filem Azura ini? Bila Oji kata saya satu perkataan yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Dia cakap apa? Kau ni bela lah. Tengoklah skrip. Nak tanya jugalah, ada atau tidak ya cinta lokasi bersama Kak Oji pada waktu itu? Dulu saya masa tu dah ada girlfriend. Tak boleh lah pasang 2-3. Satu dah cukup. Pastilah. Pasal kawan dia juga. Sama-sama artis juga. Tak boleh nak buat apa lah. Pada mereka khususnya yang peminat filem-filem saya dulu, Azura, saya berasa begitu terharu lah bila mereka datang bagi tahu saya 3-4 kali masuk panggung untuk tengok cerita saya, dan setiap kali show sampai sekarang 40 tahun masih minta lagu Azura lagi. Jadi kepada mereka ni semua, saya akan berusaha sedaya upaya saya untuk menghibur anda sehingga ke akhir hayat saya. Itulah dia tadi trivia filem Azura yang dilakonkan oleh Datuk Jamal Abdillah bersama dengan Oji Ahmad Daud. Sebuah kisah percintaan yang menusuk kalbu gitu. Wah, sedih. Okey, sekarang ini kita dah sampai di penghujung rancangan. Tak payah nak sedih-sedih, okey? Tasha harap anda terhibur dengan info-info yang telah Tasha kongsikan untuk episod kali ini. Jadi kepada anda semua yang ingin tahu lebih lanjut lagi tentang Finas, boleh sahaja layari ke www.finas.gov.my. Dan jangan lupa untuk layari laman web Facebook dan Instagram Finas. Baiklah, kini kita dah pun bersiaran di Bernama TV setiap Sabtu jam 8.30 malam dan juga setiap Ahad jam 9 malam hanya di saluran YouTube Finas Malaysia. Baiklah, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye. Good night. Sebelum berpisah, jom kita layan bagaimana Zack mengurat Azura cubaan kali ketiga. Lakonan mantap Datuk Jamal Abdillah dan Oji Ahmad Daud dalam filem Azura. Alamak ni salah sayang. Masam ni muka. Alamak. Alah, senyumlah sikit. Alamak, manis muka. Tahu pun apa yang harus saya lakukan? Tolong saya. Anytime, boy. Apa dia?